Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 5, bidang Al-Quran, tajuk Suratul Hasyri ayat 21 hingga 24. Okey, kita tengok ayat yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Okey, ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, memberi peringatan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala kata lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin, sekiranya kami turunkan Al-Quran ke atas sebuah gunung. Okey, sekiranya kami turunkan Al-Quran ke atas gunung, la ra'aitahu, nescaya kamu akan lihat, gunung tersebut khashi'an mutasaddian, gunung tersebut akan tunduk dan hancur min khasyatillah, kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberitahu kita, memberi perumpamaan kepada kita. Kalaulah Al-Quran yang Allah turunkan kepada manusia ini, Allah turunkan kepada gunung, nescaya gunung itu, gunung yang besar itu, yang kukuh itu, yang keras itu akan tunduk, patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan hancur. Dan akan hancur kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, takutkan pada janji-janji Allah dan takutkan pada ancaman-ancaman yang terdapat di dalam Al-Quran. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas, dan contoh perbandingan ini kami kemukakan kepada manusia, la'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan, semoga mereka berfikir. Semoga kita berfikir. Perumpamaan ini Allah datangkan pada kita supaya kita berfikir. Kalaulah Al-Quran yang macam saya kata tadi, yang besar, yang hebat, yang keras pun boleh pecah, boleh tunduk pada perintah Allah dan boleh takut dengan ancaman dan janji-janji Allah, bagaimana kita manusia yang dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebaik-baik manusia, ahsanul khaliqin, yang diberi akal fikiran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak tersentuh pun dengan ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kita berfikir. Kita teruskan dengan ayat ke-22. Ayat ke-22, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallah, dialah Allah yang menurunkan Al-Quran yang kita baca pada ayat ke-21 tadi. Dialah Allah yang menurunkan Al-Quran, allazi, yang la ilaha illa huwa, tiada Tuhan yang disembah melainkan Dia, melainkan Allah. Semua makhluk di alam semesta ini, di langit, di bumi, di darat, di lautan, semuanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali sebahagian jin dan juga syaitan. Segala bentuk penyembahan dan pengabdian selain daripada Allah kita anggap sebagai sesat. Alimul ghaibi wasyahadah, dialah Allah yang mengetahui perkara-perkara gaib dan juga perkara-perkara nyata. Perkara gaib dan juga perkara nyata. Perkara gaib yang tidak mungkin kita ketahui, dan juga Allah juga mengetahui perkara nyata. Kita juga mengetahui perkara nyata, tapi pengetahuan kita terhadap perkara yang nyata itu tidak sama dengan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh tengok langit, tapi kita tak tahu apa yang berada di langit. Kita boleh tengok laut, tapi kita tak tahu apa yang berada di dalam laut. Seterusnya,
Huwar Rahmanur Rahim. Huwar Rahmanur Rahim. Dialah Allah yang Maha Pemurah. Ar-Rahman yang Maha Pemurah, lagi Maha Pengasihani. Ar-Rahim Maha Pengasihani. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran kepada kita dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya, dengan penuh sifat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Segala bentuk, segala apa yang berada di dalam Al-Quran adalah kerana kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Allah memerintahkan kita solat kerana kasih sayang Allah. Allah menetapkan pelbagai hukum-hukum di dalam Al-Quran atas landasan kasih sayang Allah kepada manusia. Okey, itu ayat yang ke-22. Okey, ayat yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Sekali lagi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa huwallah, dialah Allah, Allazi yang la ilaha illa huwa, tiada Tuhan yang disembah melainkan Dia, tiada Tuhan yang ditaati melainkan Dia. Al-Malik, Raja, pemilik segala alam semesta ini, yang memiliki, yang mengatur alam semesta ini. Al-Quddus, dialah Allah yang maha suci dari segala kekurangan. Assalam, dialah Allah yang maha selamat daripada segala bentuk kekurangan. Al-Mu'min, dialah yang memberi keamanan, kesejahteraan kepada makhluk. Al-Muhaimin, dialah Allah yang menyaksikan, yang mengawasi segala amal perbuatan makhluk. Al-Aziz, Al-Aziz, dialah Allah yang maha perkasa. Keperkasaan Allah tidak mampu dikalahkan oleh segala sesuatu. Al-Jabbar, dialah Allah yang maha kuat. Okey, kekuatan Allah boleh mengalahkan semua makhluk. Allah Al-Jabbar berhak memaksa seluruh makhluk untuk mengikut segala kehendaknya. Al-Mutakabbir, dialah Allah yang memiliki keagungan dan kekuatan. Subhanallahi amma yusyrikun. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah daripada apa yang mereka persekutukan. Okey, ayat yang ke-24, ayat yang terakhir untuk pelajaran kita hari ini. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asma'ul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Huwallah, dialah Allah Al-Khaliq, yang mencipta segala makhluk, yang mengatur segala makhluk. Al-Barik, yang mengadakan, yang mencipta segala sesuatu. Al-Musawwir, yang membentuk rupa. Al-Musawwir, yang membentuk rupa dengan pelbagai bentuk yang berbeza-beza. Contohnya Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia. Ada manusia yang tinggi, ada yang rendah, ada yang hitam, ada yang putih. Okey. Lahul asmaul husna, bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mempunyai nama-nama yang sebaik-baiknya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Segala makhluk yang ada di langit dan di bumi, batu, pokok, air, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Huwal azizul hakim. Dialah Allah yang maha perkasa. Dialah Allah yang maha bijaksana.
Okey, intisari ayat surah Al-Hasyr ayat 21 hingga 24. Yang pertama, Al-Quran merupakan mukjizat yang teragung yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita mestilah menerima Al-Quran secara keseluruhan dengan penuh keyakinan. Yang ketiga, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak disembah dan dialah yang maha mengetahui segala isi hati manusia. Yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki segala sifat kesempurnaan dan keagungan sebagai pencipta alam. Dan yang kelima, seluruh makhluk di muka bumi ini bertasbih dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Um, Okey, jadi seterusnya ini ayat merupakan ayat hafazan untuk tingkatan 5. Jadi saya harap kamu boleh hafal ayat ini. Ulang sikit-sikit. Satu hari ambil satu ayat sampailah boleh ingat dan boleh baca di dalam solat. Okey, sampai di sini dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa hafal.